lidah, ada rasa, ada gigi, ada mulut, ada rengkung boleh telan, ada perut boleh terima, ada rezeki. Ini kata Imam Ghazali, ya. Lagi ada lidah, ada rengkung, ada rasa, boleh telan, ada perut, ya. Maknanya ada rezeki. Kalau lidah ada, tak ada rengkung, tak ada telan lah, maknanya tak ada rezeki lah. Itu artinya. Maka rezeki Allah sentiasa melimpah ruah. Kita aja kena buka jalan-jalan supaya dapat rezeki itu sampai ke kita. Jalan-jalan. InsyaAllah kita lanjut pada kitab Faridah, lanjutan pada muka surat 43, percaya kepada kitab. InsyaAllah di antara rukun iman yang wajib kita imani, mempercayai kepada kitab-kitab samawiyah yang diturunkan daripada langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut dengan kitab-kitab samawiyah supaya kita faham bahwasanya itulah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan wajib mengiktikadkan bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala ada beberapa kitab yang diturunkan ke atas beberapa orang rasulnya. Setengah daripadanya Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil lihat pada nota kaki bila sebut Injil, nota kaki nombor 51, katanya Taurat dan Injil, anda hendaklah maklum bahawa Taurat dan Injil yang asli itu kedua-dua telah ketiadaan lagi sebelum Nabi kita. Adapun kitab perjanjian lama Al-Ahdul Qadim dan kitab perjanjian baru Al-Ahdul Jadid yang kedua-dua dikenali sebagai Taurat dan Injil sekarang ini, bukanlah Taurat dan Injil yang dikendaki di sini, bahkan kedua-duanya daripada karangan manusia. Demikianlah yang dinyatakan oleh yang punya kitab Izharul Haq, yang ini pengarang, pendapat pengarang kitab ini sendirilah. Jadi bila sebut mempercayai kitab, yang ini Taurat, kitab Taurat yang asli, yang sudah tidak ada lagi ketika hadirnya Rasulullah SAW, ya, dengan kedatangan baginda besar Nabi. Sebelum kedatangan besar Nabi, kitab Taurat sudah tidak ada lagi. Kitab Taurat yang asli, the original text of the Injil, of the Torah, tidak ada lagi. Demikian juga kitab Injil yang diturun kepada Isa bin Maryam juga sudah tidak ada lagi. Semuanya telah pun hilang, dan dipercayai bahwasanya kitab Taurat itu ada tersimpan, dipercayai oleh orang-orang Yahudi sampai sekarang. Sebab itu daripada korek, duk cari jalan ke mana nak mendapatkan semula kitab Taurat itu, katanya ada tersimpan di bawah Masjidil Aqsa. Maka tu dia duk cari jalan duk korek, ya. Maka tu sebahagian daripada Masjidil Aqsa itu sudah dikuasai oleh Israel sekarang. Hanya sebahagian kecil diserahkan kepada umat Islam Palestin. Jadi makanya dipercayai dalam Taurat itu ada dalam satu kotak tabut. Tabut ni kotak yang ditinggal oleh Nabi Allah Daud AS. Ya, katanya dipercayai ada dalam tabut, dalam kotak yang dipanggil tabut. Ya, itu kepercayaan orang-orang Israel, Yahudi sekarang lah. Ya, kita tidak tahu. Dan diketemui beberapa manuskrip daripada tembaga, daripada perak, daripada besi di lembah Qumrum di laut, sekitar Laut Mati. Di daerah sekitar Laut Mati ada banjaran Qumrum, Qumrum, Qumrum. Begitulah kot dia punya sebutan, ya, Qumrum. Lembah Qumrum ni diketemui pada 1892. Tahun 1892 sekumpulan pengembara-pengembara daripada Kanada, mereka telah berhijrah ke situ, mereka telah bermusafir sampai ke situ,
dan mereka jumpa kepingan-kepingan manuskrip yang tercatat dalamnya isi kandungan kitab Taurat. Lebih kurang 700 manuskrip yang telah diketemui di lembah Qumrum di sekitar Laut Mati. Kemudian semua manuskrip yang ketemu itu dihantar ke museum. Jadi tidak adalah, maknanya orang tak tengok isi kandungan dia lah, ya. Itu saja yang dapat dikesan sedikit. Dan Injil yang diturunkan oleh Isa bin Maryam juga sudah tidak ada. Yang original text dalam bahasa Aramik Suryani belum ada lagi, tak dijumpai. Ya, yang ada sekarang ni adalah Old Testament, New Testament yang dicipta oleh manusia. Ya, jadi makanya kita tak mesti terima dia sebagai kitab lah. Kita tak boleh terima sebagai kitab sebab dia adalah karangan manusia. Jadi yang jelasnya yang turun daripada langit, Injil yang ada sekarang pun yang masih boleh dikatakan hampir kepada keaslian 90%, iaitu Saint Barnabas, ya. Tapi Vatican Rome, ya, tidak mengiktiraf Saint Barnabas, dikatakan kitab itu membawa ajaran yang sesat. Tidak ada kenyataan yang boleh diterima, kata mereka. Jadi diharamkan oleh Vatikan penganut-penganut Kristian berpandu kepada kitab Saint Barnabas. Tapi Saint Barnabas ini kalau kita rujuk balik, tuan-tuan, ada terjemahan Dewan Pustaka, ya, Dewan Pustaka Kuala Lumpur ada buat terjemahan, ya, terjemahan kitab Saint Barnabas. Kita boleh beli di kedai-kedai kitab, ada, ya, dan kita boleh baca dan boleh kita tahu simpan dalam masjid sebagai satu bacaan dalam kutub khanah kita, ya, dalam kutub khanah kita, sebagai suatu bacaan dalam library kita lah. Jadi dilihat daripada kedudukan Saint Barnabas ini, hampir 90% isi kandungannya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, ya, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Di dalam Saint Barnabas tersebut 25 kali nama Nabi kita Muhammad, ya. Kalau dalam Al-Quran sekarang nama Nabi Isa 25 kali. Dalam Saint Barnabas nama Nabi Muhammad 25 kali. Jadi maknanya itu disebut sebagai kenyataan bahawasanya Saint Barnabas ini adalah suatu kitab yang benar, yang hampir 90% aslinya. Dia ditulis oleh Barnabas. Barnabas ni adalah salah seorang daripada murid kepada Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa ada 12 orang murid, ya. Dalam istilah dalam bahasa Inggeris dia panggil apostle, ya. Dalam Al-Quran disebut sebagai hawariyun. Al-Quran mengistilahkan sebagai hawariyun, pembantu-pembantu kepada Nabi Isa. 12 orang, salah seorang daripadanya adalah Barnabas, di mana Nabi Isa sebelum dia naik ke langit, diangkat oleh Allah ke langit, dia telah meminta kepada Barnabas untuk menulis semua ajaran-ajaran yang dibawa olehnya, segala risalah-risalah yang dibawa olehnya. Jadi Saint Barnabas ni dia tulis lengkap apa yang diamanahkan oleh Nabi Isa kepadanya, ya. Itulah salah satunya, seorang-seorang, satu-satunya di antara 12 hawariyun ataupun apostle tadi, yang jujur, yang ikhlas, yang mencatatkan, ya, butiran-butiran risalah yang benar daripada Nabi Isa ibnu Maryam, ya. Itu kita faham, itu kita kata. Jadi maknanya itu pun masih lagi dikira sebagai tulisan karangan manusia, tidak diistilahkan sebagai kitab lagi. Jadi di sini kita beriman dengan kitab alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yakni beriman kepada kamu dan kepada unzila ilaika min qabli, apa yang sebelum kamu. Maksud segala kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, kitab-kitab samawiyah, kitab-kitab langit, antaranya kitab-kitab langit yang situ yang di 3 buah kitab yang besar, iaitu kitab Taurat, kitab Injil dan Zabur. Itu saja, ya. Baik. Yang ada sekarang ni walaupun ada di
di kedai-kedai kitab yang menjual buku-buku Christianity, ada juga ditulis di kitab Torah, T-O-R-A-H, Torah. Itu bukan Taurat, itu adalah bikinan, petikan sebahagian daripada Bible, Old Testament, ya, sebahagian daripada Old Testament, daripada kitab Bible, ya. Itu pun masih bikinan manusia. Dan mengikut Allahyarham Al-Allamah Syekh Ahmad Didan, terdapat 50,000 kesalahan dalam Bible. Bukan 5,000, 50,000 kesalahan dalam Bible. Dia cabar Pope untuk berhujah dengan dia. Dia ada alasan, dalil-dalil boleh menunjukkan bahawa kesilapan-kesilapan itu memang tertera nyata dalam kitab Bible. Pope tak berani, tak terima dia punya cabaran. Itu berarti bahawasanya memang salah, tak betul, ya. Jadi Bible ni lebih kepada banyak mengandungi unsur-unsur seks dalam tu, ya. Dalam Bible ni banyak unsur-unsur seks, ya. Kalau kita baca Bible ni lebih kurang kalau kita baca buku seks lah. Itu kata Ahmad Didan, ya. Memang betul. Baik, sekarang kita masuk kepada apa yang kita baca sekarang ini. Sikit saja kenyataan daripada kitab kita ini tentang iman kepada kitab. Jadi maknanya Injil kepada Nabi Isa ibnu Maryam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya cuba nak perincikanlah, ya. Sebab ni kita baca pendek, ya, tapi kita nak perincikan sedikit. Saya rujuk daripada sebuah kitab lagi, Nurul Zalam nama kitab tu, Syekh Nawawi Al-Bantin, sebuah kitab teks Arab yang yang menjelaskan tentang Alkitab, ya. Wa arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha. yakni 4 daripada kitab diperincikan, yakni Taurat dan juga bagi Musa dengan membawa hidayah turunnya, ya. Zaburu Dawuda wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairi malak. Maka dikatakan bahawa Zabur yakni bagi Nabi Daud, dan Injil untuk Isa, Furqan bagi manusia yang terbaik, ya. Khairil malak ni manusia yang terbaik, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. أي يجب على كل مكلف أن يعتقد 4 من الكتب تفصيلا بأسمائها وهي التوراة ولسيدنا موسى والزبور لسيدنا داود والإنجيل لسيدنا عيسى والفرقان لسيدنا الخلق سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. Yang wajib di mana adalah wajib bagi setiap mukallaf dan mukallafah, laki-laki dan perempuan, yakni mempercayai, mengiktikadkan bahawa keempat-empat kitab secara terperinci. Kita kena sebut 4 kitab, bila hanya 4 kitab kita boleh sebut dengan nama dia sekali, ya. Ini maksudnya kita kena beriman secara terperinci, bukan global, bukan ijmal, ya. Yang ini berikut nama-namanya yang kita sebut tadi lah. Taurat bagi Nabi kita Sayyidina Musa, Zabur bagi Nabi kita Sayyidina Daud, Injil bagi Nabi kita Isa ibnu Maryam, dan Al-Furqan bagi junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sebesar-besar semulia-mulia makhluk di antara makhluk-makhluk Allah yang terpilih, yang teragung, ya. Itu disebutkan di sini. Kita cuba perincikan lagi di sini bab kitab ni, ya. Baik. Wa amma baqiyatul kutubi fayajibu i'tiqaduha ijmalan. Adapun baki kitab-kitab selain daripada 4 itu, adalah kitab-kitab yang lain kita tak disebut, tidak ada mana-mana dalil warid yang menyebut tentang ada kitab yang lain. Tapi kalau ada yang lain-lain disebut sebagai suhuf. Suhuf ni lampiran-lampiran yang bukan kitab, ya, lampiran, manuskrip. Kita sebut manuskrip samawiyah, ya. Iaitu adapun sisa kitab-kitab selain 4 itu
Hanya wajib kita meyakini secara ijmal, dia kata, ya. I'tiqaduha ijmalan, secara ijmal, artinya secara global. Boleh kita guna istilah global, ya. Ijmal tu global, ya. Global, boleh, ya. Ijmal tu global, boleh, ya. Ya. Ya, ni kan padam, ya. Baik. Dan bahwasanya yang kata tadi ini, bi an ya'taqida anna Allah Ta'ala anzala kutuban minas sama'i 'ala al-ijmal, dan dengan keyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab daripada langit yang kita tidak tahu bilangannya, melainkan Allah saja secara ijmal. Jadilah kita beriman dengan kitab-kitab tersebut secara ijmal, dengan hanya menyebut, dan juga kitab-kitab yang Allah turunkan daripada langit. Itu tak payah kita sebut namanya, tak perlu kita perinci namanya, dan tak perlu kita tahu namanya, kerana tidak ada dalil keterangan yang sampai kepada kita, ya. Ya. وقد اشتهر أن جميع الكتب 104 وقيل إنها 114. Yang lebih kurang pada maksud yang, maka yang sebenarnya, yang betul-betulnya kata tadi ini, yang terkenal bahawa semua kitab yang diturun pada langit ada 104 buah, ya. Mi'atun wa arba'ah, ada 104 kitab. Dan dikatakan wakilah, ada juga yang menyebut oleh ulama innaha mi'atun wa arba'ata ashar, dan ada ulama mengatakan sebanyak 114 kitab. Sebab itu dalam Quran ada 114 surah. Nampak tak? Ya. Dalam Quran ada 114 surah. Ini melambangkan bahawasanya kitab yang diturunkan adalah 114. Itu satu pendapat, ya. Yang kita dengar selalu 104 lah, ya. Itu dia, ya. Wa qala Suhani, seorang ulama besar, wal asahhu adamu hadr al-khudbi fi adadi muayyin fala yuqalu innaha 104 faqat li'annaka idza fattashtar riwayah tajidha tablughu 84 wa 100, intaha, habis. Dekat itulah disebut. Berkata Syekh Suhaimi, seorang ulama besar dalam bidang ilmu tauhid, pendapat yang paling sahih adalah tiada terhitungnya kitab-kitab itu dalam bilangan tertentu. Nampak tak? Itu yang sahih. Yang sahih Allah saja mengetahui. Tidak ada satu ketetapan tentang bilangan kitab. Sehingga tidak boleh dikatakan sungguhnya ada 104 kitab saja. Kerana sungguhnya kamu jika meneliti berbagai riwayat, maka engkau akan temukan kitab itu mencapai sampai 184 buah kitab. Kalau kita cek balik daripada riwayat hadis, warid daripada hadis baginda besar Nabi SAW, ya, daripada semua ulama-ulama hadis, bukan hanya kutubus sab'ah, bukan hanya 7 kumpulan hadis saja, kita rujuk juga hadis-hadis yang lain dalam sunan-sunan, ya, sunan yang 6 kitab-kitab sunan, dalam musnad kitab yang 8 kitab hadis musnad, kitab hadis sunan, kitab sahih yang ada 2 syaikhan, dan kitab kumpulan hadis yang sahih ada 7. Semuanya kita cek balik, kita rujuk, kita akan jumpa 184 buah kitab. Itu dia, ya. Ini jarang kita dengar, kita tak dengar pun, baru dengar lah, kita dengar 104, ya. Kita jauh sikit. Ini adalah daripada rujukan kitab Nurul Zalam yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantin, Imam Masjidil Haram, Imam Melayu Masjidil Haram. Bukan Imam Arab, Imam Melayu Masjidil Haram. Maknanya hebat lah. Orang Melayu jadi Imam Masjidil Haram ni mesti kena hebat lah. Dia boleh bersaing dengan orang Arab tu, dia boleh kalahkan orang Arab tu, baru dia boleh duduk sampai juga sebagai imam, dia yang menulis kitab, insya-Allah. Baik. Kemudian kata lagi, sebut di sini, faidah an Wahbi bin Munabbih qala wajadtu fi Taurati 4 usturin mutawaliyatin. Faedah dia kata daripada Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih seorang Yahudi, pendeta Yahudi yang memeluk agama Islam, yang cukup alim. Jadi banyak sekali informasi
keagamaan ataupun urusan-urusan keagamaan itu disimpan dalam khazanah orang-orang Yahudi. Jadi beliau bila dia masuk Islam, dia bawalah ilmu-ilmu yang dia jumpa dalam kitab-kitab Yahudi itu, ya, untuk dipersembahkan kepada kita. Dia kata, ya, aku ketemu, dia kata, ya, wajadtu fi Taurati arba'ata usturin mutawaliyat. Aku jumpa dalam kitab Taurat ada 4 macam tulisan yang berturut-turut. Dalam Taurat ni ada 4 tulisan, dia kata, aku jumpa. Ya, kata Wahab bin Munabbih, ya. Pertama, ahaduha man qara'a kitab Allah Ta'ala fa dhanna an lan yaghfirallahu lahu fahuwa minal mustahzi'in. Yang pertama, dia kata, barang siapa yang membaca kitab Allah Ta'ala lalu ia berprasangka bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan mengampuninya, maka ia termasuk orang-orang yang menghina ayat-ayat Allah. Ini artinya bila kita baca Al-Quran dengan sendirinya kita mendapat pengampunan Allah. Itu kebesaran dia, ya. Setiap kali kita baca Quran, tuan-tuan, kita akan dapat pengampunan Allah. Tak kira ayat mana, banyak mana. Itulah kelebihan Al-Quran nombor 1. Nampak, ya. Jadi tiap-tiap orang baca Quran ni bukan saja tuan-tuan akan dapat dia punya kelebihan. Antara kelebihannya, ya, Allah mengampunkan orang yang membaca kitabnya. Nampak? Ini kita kena faham. Ilmu tu kena ada kat kita. Maka itu kita akan gemarlah, ya. Untuk gemar kita nak baca Quran, dan kita akan terasa betul-betul memberikan manfaat yang besar. Wasani man tawaddu'a li ghaniyyin li ghinahu faqad zahaba sulusa dini. Yang kedua, barang siapa yang tawadhu', rendah hati pada orang kaya kerana kekayaannya, maka sungguh telah hilang sepertiga dia punya agama. Itu dia. Tawaduk kat orang kaya. Patutnya kita kena tawaduk kepada orang miskin. Nampak tak? Selalunya orang miskin ni orang pandang rendah lah dia. Ya? Orang miskin ni umumnya lazimnya orang akan pandang rendah kepada orang miskin. Kita akan sanjung orang kaya saja. Nampak orang kaya kita saja. Buat kenduri panggil orang kaya dulu. Ya. Buat apa-apa keramaian nak tengok orang kaya dulu. Kalau orang kaya terpa, kita sambut dulu. Orang miskin kita bawa belakang. Kalau jenis tu lah, maknanya, maksudnya kalau macam tu lah tabiat yang kita amalkan, ya, kita begitu mengagungkan orang kaya, begitu menghormati sangat, mentakdimkan orang kaya, sedangkan kita merendahkan orang miskin, hilang, dia kata, ya, sepertiga agama kita hilang. Nampak? Apa yang hilang tu? Akhlak. Agama ada tiga, ya. Dan agama ni 3. Yang pertama hukum. Nampak? Yang kedua panduan, madlul. Yang ketiga akhlak. Akhlak. Jadi apabila kalau kita memuliakan orang kaya dengan menghina orang miskin atau merendahkan orang miskin, itu artinya kita telah hilang 1/3 Al-Quran. Artinya akhlak Al-Quran itu telah hilang. Faham, ya? Jadi kita kena muliakan orang miskin. Sebab tu Islam menganjurkan dalam semua perkara. Kalau kita kira ada kenduri dalam Islam ni, ada 13 kenduri dalam Islam. Saya pernah sebut, kan? Dalam Islam ada 13 macam kenduri. Kenduri yang disyarakkan, yang disyariatkan lah, ada 13, ya. Semua 13 kenduri ini, tiap-tiap kenduri yang kita buat, contohnya kenduri apa? Kenduri walimatul urus, kahwin. Kenduri kahwin, kan? 1/3, 1/3 daripadanya kenalah ada orang miskin. 1/3. Kalau kita jemput hadirin yang datang kenduri kita 2,000 orang akan kenduri, ya. Pastikan 1/3 daripada 2,000, ya. Banyak mana tu lah, dekat 700 orang, hampir 600 orang, hampir 700 orang orang miskin kena ada dalam kenduri. The rest orang kaya atau apa, orang umum lah. Baru kenduri itu berkat. Nampak tak? Kan banyak orang tulis, moga-moga kehadiran tuan-tuan membawa berkat kenduri. Berkat tahu lah.
Berkat kerana adanya orang miskin. 1/3. Kita buat kenduri apa lagi? Kenduri akikah. Khatan 1 kenduri, akikah 1 kenduri. Khatan pun ada kenduri. Khatan kecil-kecil aje lah. Panggil orang masjid lah. Lepas dia pergi sembahyang. Budak ni pergi sembahyang besok, dia tahu lah. Dia duduk tepi, dia tak geri. Lepas dia khatan lah. Dia kena panggil Datuk Imam untuk bila Datuk siap orang masjid. Nampak lah ya. Kenduri dekat tu lah. Jangan panggil semua orang lah, besar lah. Sebab yang penting orang masjid nak tahu dia ni, budak ni dah khatan ke belum ni. Duk menyeronok masuk antara-antara kami ni, duk ada telah-telah saf kami ni. Ya. Itu kita nak faham. Pastikan juga antaranya tadi ni, kalau dapat kita cari orang miskin lagi. Ya. 2-3 orang miskin bawa lah masuk. Kenduri apa? Akikah. Akikah. Ya. Bila kita nak cukur kepala budak tu, elok bila kita cukur kepala 7 hari kita khatan, elok kita buat akikah sekali. Jadi 3 kenduri sekali kita boleh combine. Ya. Ya. Khatan dengan akikah kita boleh combine sekali. Ya. Jadi akikah ni boleh panggil adik-beradik. Itu panggil adik-beradik pula. Ya. Jamaah adik-beradik kita juga kita kena pastikan ada orang miskin. Kalau tak ada, kita kena jemput orang miskin luar masuk dalam kenduri kita. Bahawa akikah itu ada berkat. Ini contoh kita nak faham. Di setiap kenduri dalam Islam ni wanted daripadanya. Jom kita buat korban. Daging korban itu 1/3 untuk orang miskin. Wajib. 1/3 orang yang buat korban. 1/3 boleh bagi kepada siapa saja yang Muslim. Faham Macam itulah. Kita ambil faham. Baik. Sambung lagi yang ketiga. Wasalis man hazana ala ma fatahu saqata qada'a rabbih. Yang ketiga dia kata barang siapa yang sedih atas apa yang hilang daripadanya, maka ia telah membenci takdir Tuhannya. Nombor 3 lagi. Nombor 3 ni muamalah kita dengan Tuhan. Muamalah dengan Allah. Bagaimana kita bermuamalah dengan Tuhan. Sekarang kita bermuamalah sama kita. Bermuamalah dengan Allah di antaranya kalau barang kita hilang, apa-apa yang hilang, anak kita kehilangan, anak kita mati ke, ya, barang-barang kita hilang, datang banjir kilat begitu begini, ya, kecurian ke, kebakaran ke, apa-apalah bencana yang tiba, barang-barang kita hilang, jangan sedih. Boleh tak? Jangan sedih atas kehilangan. Dan pula jangan seronok pula. Jangan kata tak sedih tapi seronok, tak betul lagi, tak betul. Ya. Jangan sedih sebab itu adalah takdir Allah. Dengan bahasa penting yang kita faham, bahasa tauhid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang daripada Allah. Allah ambil balik. Bila kita mari pun sebatang kara, mari pun dengan tidak bawa apa-apa. Selai kain pun kita tak bawa. Betul tak? Masa kita lahir keluar pada perut ibu kita. Selain kain pun tak nak. Kot bawa sepeda ke sepi pun tak juga. Ya. Ya. Bawa benda lebih aja lagi nak kena buang pula. Ya. Nak kena khatan buang benda lebih. Ya. Nak kena cukur rambut lagi. Artinya semua barang yang kita terima itu setelah kita wujud ke dunia ini, yang mana pada asalnya tidak ada. Jadi barang-barang ini semua hak milik Allah. Segala anugerah datang daripada nikmat Allah dan dia berhak, ya, memastikan, menentukan sama ada nak ambil balik atau nak bagi yang kita, atau nak tambah atau nak kurangi. Itu kena faham di antara iman kepada takdir. Bahasa iman kepada takdir, ya, cukup rumit. Satu bahagian dan rukun iman yang paling rumit, ya. Kalau kita tak faham betul-betul, akan jadi rosak, binasa, mati hati kita. Nampak tak? Dalam kitab Hikam, Ibn Athaillah As-Skandari mengisyaratkan, dia kata orang yang ada sedih tadi ni atas kehilangan barang, maknanya hati itu dah hampir mati. Nampak? Hati dia dah hampir mati. Nampak? Nah. Sebab dia tak kenal takdir Allah. Dia tak faham itu semua adalah milik Allah 100%. Allah punya, bukan kita punya. Total. Itulah terletak pada apa yang kita sebut dalam kalam Allah tu dalam surah Al-Baqarah kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Orang-orang yang beriman, karakter orang-orang yang beriman. Apabila ditimpa musibah, lantas mereka pun menyebut, dari Allah kami datang, kepada Allah juga kami kembali. Nampak tak? Semua datang daripada Allah dan kepada Allah akan kembali. Jangan bersedih. Dan kita kena ada satu keyakinan, ya, ini adalah ujian daripada Allah, dan setiap ujian itu ada hikmah dan ada kebaikan untuk diri aku. Kena baca dulu tu. Setiap ujian itu ada kebaikan untuk diri aku, dan Allah adalah sebaik-baik pengganti. Boleh faham betul? Boleh ada contoh, ya. Itulah dia kata tadi. Baik, itu yang ketiga. Ini yang kita beriman dengan kitab ni. Yang kita iman dengan kitab je maksudnya. Kita ambil sikit dalam Taurat tu, kan? Ya. Sebab Taurat kita sebut nama dia. Yang ketiga, yang keempat, warabi' man syaka musibatan fa innama yashku rabbahu. Yang keempat, barang siapa yang mengeluh musibah, maka sungguh ia mengeluhkan Tuhannya. Nampak tak? Tapi habang ke orang kata, kena bala musibah, dia bercerita ke orang kata, masuk surah habang, masuk dalam berita, masuk dalam sinar, apa semua masuk, ya. Tak gitu kan? Semua pakat orang tahu lah. Dan kita pun rasa senang bila orang tahu musibah tu. Ya, orangnya kata macam ini, maknanya dia secara tak langsung dia telah mengeluh kepada Tuhan dia sendiri. Nampak tak? Ya. Itu kita sebut Tuhan lah, ya. Kan banyak kita sebut. Kadang-kadang kita tengok, ini bukan kata kadang-kadang lah, kerap kali lah, kalau tengok panas, apa punya panas dengan hari ni, apa punya panas dengan hari ni. Makna kata yang buat panas tu siapa? Allah. Tuhan tak betul, ya. Tinggal lagi dia tak sebut Allah, ya. Satu sungutan. Tidak boleh macam tu. Dah hujan pula, dia kata Allah sampai satu hari hujan nak buat apa? Tak boleh. Nampak? Sama juga. Makna kata dia tak puas hati dengan hujan. Alhamdulillah hari ni cerah, tak hujan pun tak boleh tau. Alhamdulillah tak kena tempat. Alhamdulillah hari ni tak hujan, cerah, kenuri berjalan elok. Dia buat kenuri, ya. Alhamdulillah pula, ya. Tuhan tak buat turun hujan, ya. Sebenarnya tak boleh. Istilah dia pakai zikir tak kena tempat. Apa tak betul. Itu kita nak ambil faham, ya. Jadi makanya itu di antara 4 perkara yang ada dalam kitab Taurat yang ketemu oleh Wahab bin Munabbih. Ini pendeta Yahudi. Dia tahulah kitab depa, ya. Tu, ya. Wa fi Taurati aidan ya ibna Adam la takhaf min sultani ma dama sultani baqiyan sultani baqin la yanfadu abada. Apa dia punya makna lebih kurang maksud dia lah, ya. Dalam Taurat juga ada sebut, wahai anak Adam, dia kata, wahai anak Adam, janganlah kamu takut kepada penguasa-penguasa selama penguasa-penguasaku tetap dan kuasaanku ada tetap, tidak akan musnah selamanya. Jangan takut kepada penguasa. Nampak tak, ya? Maknanya dalam arti apa? Kalau tak kena kita tegur, silakan muazzin untuk mengumandangkan azan. Silakan muazzin. Ataupun tampil lah siapa-siapa yang boleh azan. Sila, fadal. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha wa syarika lah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
La Allahumma rabbana sayyidana Muhammadan al-fadilah wa ba'ath maqam mahmud hal syafa'atum ya hamdan lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah amma ba'd. InsyaAllah kita sambung sikit lagi ya. Yang ini tersebut di dalam kitab Taurat. Sikit saya nak sebut situ ya lah. Banyak sebenarnya. Wa fi Taurat ya'adhan ya ibna Adam la takhaf min sultan ma dama sultani baqiyan wa sultani baqin la yanfadu abadan. Jadi maknanya di antara perkara yang dipesan dalam kitab Taurat, jangan kamu takut kepada penguasa-penguasa. Sebab ketika itu Firaun, Bani Israel ni dia menghadapi dengan Firaun lah, penguasa yang zalim. Jadi artinya jangan takut kepada penguasa-penguasa ni. Sekiranya kalau ada di mana-mana kecacatan, kesalahan mereka, kita kena tegur. Kita kena tegur ya, jangan takut. Takut di sini banyaklah takut tu. Takut hilang jawatan, takut hilang kedudukan, takut hilang pangkat, takut hilang pendapatan. Dia takut-takut tu lah ya. Jangan tegur besok jenuh, dia buang hang besok ni macam-macam cerita boleh jadi kan. Itu kita dah tengok selalulah berlaku lah ya, dalam masalah politik khusus-khususan ya. Maka itu jangan takut. Maknanya Bani Israel diajar di awal supaya jangan takut kepada Firaun. Kerana apa? Allah lah penguasa yang sebenar, Maliki Yaumiddin. Allah penguasa yang sebenar ya. Jadi Allah akan membela kita. Kalau kita benar-benar kita lakukan amar ma'ruf nahyu munkar, khususan kepada pemerintah, itu dengan menegur atau membetulkan mereka itu kalau ada kesalahan, maka Allah akan membantu kita. Itu kita perlukan kekuatan. Sebab itu para rasul ya menang dalam perjuangan dakwah mereka ya. Sedangkan mereka menghadapi dengan penguasa-penguasa yang zalim. Baik. Ya bna Adam khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab. Wahai anak Adam, aku menjadikan kamu untuk menyembah aku, maka jangan kamu bermain-main. Itu dia. Nampak tak? Dia guna bahasa fala tal'ab. Jangan kamu main-main. Maknanya kita buat ibadat lebih kurang. Faham? Buat sungguh-sungguh. Wahai anak Adam, aku yang menjadikan kamu, aku yang buat kamu. Maka itu hendaklah kamu beribadat kepada aku. Jangan main-main. Maknanya sungguh-sungguh kamu beribadat kepada aku dengan sungguh-sungguh. Contohnya kita sembahyang sekarang ni, dengan sungguh-sungguh kita bersembahyang. Bukan hanya sekadar melepaskan batuk di tangga, sekadar membuat sekadar tradisi ya. Itu bahasa orang pakai kan. Jangan asal sembahyang sudah. Nampak? Itu bahasa tu tak betul tu. Kena sembahyang sungguh-sungguh, buat sungguh-sungguh, dengan lengkap, dengan sempurna, dengan cantik, dengan indah ya. Kenapa yang sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh itu baru boleh manfaat kepada kamu. Kalau tak sungguh-sungguh, macam mana boleh beri manfaat kepada kamu? Sebab sembahyang itu sebagai contoh, dia sebagai satu nahyun, sebagai pencegah ya. Dia sebagai mencegah daripada fahsya dan munkar. Kalau sembahyang itu sungguh-sungguh. Kalau sembahyang itu tak sungguh-sungguh, macam mana cegah fahsya? Macam mana cegah munkar? Sedangkan dia sendiri yang melakukan munkar. Maka itu sembahyang sungguh-sungguh ya. Ambil wudu, sungguh-sungguh ambil wudu, bukan lebih kurang. Kalau saya pernah sebutkan, ambil wudu, satu di antara kelebihan wudu ni, itu sunnah Nabi, tapi kita nampak ringan ya. Kumuk mulut, masuk ayam ke hidung. Nampak simple kan ya, lebih kurang kita kumuk. Mazhab Hambali, bila kita nak kumuk, dia suruh angkat muka sehingga kita dengar bunyi. Bila kita gagal ayat tu, dia kena bunyi baru sah kumuk tu. Wajib bagi mazhab Hambali. Nampak yang diamal di Saudi sekarang.
Kita sunat, ya, kumuk cakap empan, ya, tak lepas rengkung, dia kena sampai rengkung. Nampak tak? Ya, confirm kalau kita kumuk lagu tu, kita tak akan kena apa-apa juga virus ataupun kuman. Nampak tak? Pasti. Ya, itu kelebihan. Uduk satu lagi, Sir George Bernard Shaw, dia orang putih, dia buat kajian, kita tak gaji, dia buat kajian, ya. Dia kata orang Islam ni, kalau orang Islam Muslim, confirm dia kalau sembahyang dia ambil uduk, dia memang tak akan kena stroke sampai bila-bila. Nampak? Orang Islam memang confirm kalau dia ambil uduk dengan betul, uduk seperti yang dibawa oleh Prophet baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia tidak akan kena stroke. Tang mana tu? Ya. Tang masukkan air ke hidung. Masa kita masuk air ke hidung tu, kita kena sedut sampai ke atas ni, sampai pedih atas ni, air molek sini, kemudian sien keluar balik. Jangan takut, air tu dia akan keluar, ya. Air yang sangkut di atas tu, dia akan keluar, dia akan melembutkan urat-urat dalam kepala kita. Nampak? Sebab itu perjalanan darah kita akan berjalan dengan lancar. Bila darah berjalan dengan lancar, tidak ada sekat, dia tidak akan putus, tidak akan pecah urat tu, maka dia tak kena stroke. Nampak? Itu kelebihan. Jadi tuan-tuan, bila nak sedut air tu, tapi dia kena sedut sekali, sebab uduk ni bila kita kumuk dengan masuk air ke hidung sekali, satu bekas, ya, satu takungan tangan kita tu kita bawa, itulah yang kita masuk ke mulut, itu juga kita sedut ke hidung, serentak kena buat. Dalam mazhab Syafi'i itu dia punya sunat, bukan asin-asin, bukan kumuk asin masuk air ke hidung asin dah. Mazhab Syafi'i dah, dia kena serentak, ada hadis Nabi, ya. Maka itu bila kita masuk air, dia kena sedut dulu baru kumuk sekali serentak, keluar pula hidung dulu baru mulut kemudian. Nampak tak? Sedut dia kena hidung, kemudian baru mulut, kita luah balik keluar daripada hidung, kita kesih keluar daripada hidung, baru keluar daripada air, daripada mulut. Jadi dia kena sampai ke sini. Tiap-tiap kali bila kita sedut air tu, dia kena sampai ke atas. InsyaAllah orang ni tak akan kena migraine tak akan kena sinusitis, tak akan hilang. Dia akan merawat sinusitis kita, akan hilang. Kemudian telinga kita akan sihat, pendengaran telinga kita akan mula lebih cerah. Nampak tak? Dan kita punya selera makan akan bertambah baik. Nampak tak? Tu dia kelebihan dia. Hanya masuk air ke hidung. Ini kata siapa yang cek? Sir George Bernard Shaw, yang tulis filem My Fair Lady, ya, 1961 filem tu, tak silap saya, ha? Filem tu dia tegur orang putih, cakap orang putih tak betul. Dia nak tegur orang putih cakap orang putih tak betul. Nampak, ya? Jadi dia buatlah filem tu. Filem tu nak komen, ya, orang putih sendiri, spelling dia pun tak betul, bercakap dia pun tak betul. Nampak tak? Ya. Itu di antaranya dia kata tadi ni. Satu di antara kelebihan. Dan dia ni adalah seorang pengkaji daripada buku-buku Islam, dan dia mati Quran ada atas dada dia. Ni Bernard Shaw, ketika dia mati Quran ada atas dada dia. Dijangkalah kemungkinan dia Muslim, ya, sebab tu ada Quran atas dada dia, ya. Itu satu orang orientalis barat yang jujur, yang ikhlas. Sambung, ya. Jadi maka kita lihat kepada keadaan itulah. Jadi banyak lagi lah, ya. Kemudian dan ada sebut lagi, dia kata, ya bena Adam la takhaf fawat rizqi ma damat khazaini mamlu'atan wa khazaini la tanfadu abada. Wahai anak Adam, jangan kamu begitu khawatir sangat tentang masalah ketinggalan rezeki, kerana perbendaharaanku sangat banyak. Perbendaharaanku tidak akan hilang selama-lamanya, kekal, sentiasa, ya, berlimpah-limpah. Maka tu jangan kita gundah pada rezeki. Baru-baru ni PKP kita ke belakang ni kan, 2 tahun dah, ya, banyaklah orang hilang kerja, hilang pendapatan kan, ya. Jangan kita risau, ya.
Kita pegang satu kaedah. Kalau ada lidah, ada rasa, ada gigi, ada mulut, ada rengkung boleh telan, ada perut boleh terima, ada rezeki. Ini kata Imam Ghazali. Ya. Lagi ada lidah, ada rengkung, ada rasa, boleh telan, ada perut, ya. Maknanya ada rezeki. Kalau lidah ada tak ada, rengkung tak boleh telan dah, maknanya tak ada rezeki lah. Itu artinya. Maka rezeki Allah sentiasa melimpah ruah. Kita yang kena buka jalan-jalan supaya dapat rezeki itu sampai ke kita. Jalan-jalan datang rezeki itu kita kena buka. Buka jalan, baru rezeki itu datang, ya. Tapi kerap kali kita tak faham, kita tutup jalan-jalan tu. Kita tutup jalan tu dengan apa? Pertama, kita tutup jalan tu dengan dosa. Dosa. Orang yang banyak dosa ni rezeki dia kurang, terputus. Rezeki dia tersukat, terhad. Nampak tak, ya? Rezeki nak mari, elok-elok nak datang depan dia dah, betul-betul. Kadang-kadang dalam tangan dia pun boleh terlepas. Kerana dosa. Nampak tak? Itu sebab. Ya. Yang kedua, kerana kita tidak menjaga kebersihan. Bersih itu penting. Nampak tak? Bersih diri kita tu kena bersih selalu. 24 jam orang Islam dia kena bersih. Ya, luar dalam dia kena bersih. Istimewa kita punya tubuh badan tu kena bersih. Sebab tu kita ada mandi. Dalam Islam ada 18 jenis mandi. Satu agama yang paling banyak mandi Islam lah. Ya, 18 mandi. Dan agama Kristian tak ada mandi. Tak ada, ya. Istana King Henry yang kedua, Perancis, tak ada bilik air mandi. Ya. Tapi kuda ada pula takungan mandi. Dia tak ada pula mandi. Maknanya kata King Henry sendiri tak mandi. King Henry yang kedua, yang lawan dengan Salahuddin Al-Ayyubi, perang dengan Salahuddin kan. King Henry Perancis. Ya. Itu dia. Tak mandi. Orang pergi istana, sampai sekarang ada istana dia, boleh pergi ziarah, ya. Di Paris, kan. Tak ada bilik air, bilik mandi tak ada. Jadi dia mandi macam mana? Dia mandi macam kuda, ya. Rendam satu kolam, itu daripada bathtub, ya. Bathtub tu asalnya tempat mandi dia lah, bathtub tu kan, ya. Dia berendam dalam tu kan, bersabun kan. Itu asalnya macam tu lah tempat. Yang tu juga kuda mandi, kuda berkubang dalam tu juga, nampak tak? Ya, dia tengok gambar-gambar koboi. Itu cerita dia lah. Ya. Islam 18 mandi. Untuk ibadat haji saja ada 9 mandi. Dalam ibadat haji ada 9 mandi. Masya Allah. Ya. Macam tu punya bersih Islam. Al-Islamu nadhafah. Islam tu adalah sesuatu yang bersih. Ya. An-nadhafatu minal iman. Nadhafah itu sebahagian daripada iman, Nabi kata. Nampak tak? Dia masuk dalam bab iman tu. Itu dia tu, ya. Macam tu punya penting. Jadi makanya kita ambil kira rezeki itu kita kena. Yang kedua, kerana kita tak jaga kebersihan. Bila tak bersih ni, malaikat tak hampir. Malaikat rahmat tak dekat dengan kita. Faham? Itu pentingnya. Kita mandi ni pasal kita nakkan malaikat rahmat sentiasa mengelilingi kita, bersama dengan kita, berteman kita. Malaikat dia kena bersih. Kotor dia tak main. Nampak? Tak ada. Termasuklah bersih dengan makanan kita. Ya, makanan-makanan yang kita makan tu mesti yang halal, memang halal lah. Mesti yang thayyibah. Ya, thayyibah. Makanan thayyibah ni dia ada lagi unsur-unsur thayyibah ni. Yang pertama, makanan itu disediakan dengan cara yang betul baik. Ya, dengan kaedah-kaedah masakan yang baik. Dan makanan-makanan itu pula serasi dengan tubuh dan keperluan kesihatan kita. Ya, tu kita tengok hari ni makanan kita tak boleh makan, ada jenis makan kita tak digalakkan makan, betul tak? Ya. Walaupun makanan tu halal, tapi tidak baik bagi kita. Dia kena thayyibah tu. Islam kena ambil yang thayyibah. Halal dah tentu. Yang thayyibah tu kita kena cari. Ya. Orang ada penyakit, sekian-sekian penyakit, ada jenis makanan dia tak boleh makan. Ya, ada jenis sakit yang tak boleh makan sekian-sekian makanan, ya. Walaupun makanan itu halal, bagi orang sihat bagus. Kan? Bagi orang yang tak sihat tak bagus.
Ini istilah yang kita kena faham daripada segi thayyibah. Makna thayyibah, halalan thayyibah. Faham ya? Itu diambil kira. Dan apa disebut oleh musannif sebagai satu ganjaran lah. Coba. Kemudian kita lihat sedikit daripada apa yang boleh kita ambil daripada bab yang kita sambung ni. Percaya kepada nabi-nabi dan para malaikat dan para sahabat serta kedudukan mereka. Dan wajib mengitikadkan bahawa nabi kita adalah yang terlebih utama daripada sekalian makhluk. Nabi kita yang terbaik, yang terunggul, yang terulung. Yang paling utama selepas nabi kita ialah Nabi Ibrahim. Kita kena tahu. Seterusnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Nabi Nuh ni last. Nombor 1 Nabi kita Muhammad, nombor 2 Nabi Ibrahim, nombor 3 Nabi Musa, nombor 4 Nabi Isa, last sekali Nabi Nuh. Walaupun Nabi Nuh awal, sebab umat dia sikit, 80 orang je umat dia. Dia hidup 950 tahun. 50 tahun pinjam, bagi subsidi kepada Nabi Daud. Dia 1000 umat dia. Sebenarnya 1000, tapi Allah ambil 50 tahun, kota 50 tahun tu bagi dekat Nabi Daud. Nampak tak? Jadi tinggal 950 tahun saja. 950 tahun dia mula berdakwah. Dalam tempoh 480 tahun dia menjalankan dakwah. Nampak tak? Dia jadi nabi saja separuh pada umur dia, separuh umur dia menjadi rasul. Ketika menjadi rasul itu dia hanya berjaya mendapat umat 80 orang. Maka tu dia duduk last, nombor 5. Nabi Muhammad nombor 1, paling ramai itu dia. Maka disebut sebagai ulul azmi. Ulul azmi artinya kuat ketahanan, boleh tahan tahan uji itu artinya ulul azmi. Ulul azmi ni bintang lah. Dia dapat bintang ketabahan, bintang kesabaran itu dia. Kemudian rasul-rasul selain mereka, kemudian sekalian nabi yang bukan rasul, martabat mereka berlebih kurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul-rasul ni martabat dia tak sama. Ada yang tinggi, yang rendah tak sama. Kemudian sekalian ketua-ketua malaikat. Kemudian segala malaikat yang lain. Ketua malaikat ada 4. Malaikat ketua dia ada 4. Bermula dengan Israfil, bukan Jibril tau. Israfil, kemudian Mikail, kemudian baru Jibril, kemudian baru Israel. Itu cara letak dah, nampak? Malaikat yang mula-mula Tuhan buat Israfil. Bila Allah buat Israfil, dia minta kekuatan langit dan bumi. Dia minta kepada Allah, ya Allah, seluruh kekuatan langit dan bumi bagi kat aku. Tuhan bagi. Lepas 500 tahun barulah Allah cipta pula Mikail. Lepas 500 tahun baru Allah cipta pula Jibril. Lepas 500 tahun baru Allah cipta Israel. Keempat-empat orang ini adalah ketua malaikat. Bukan satu ketua, ada 4 orang ketua ni. Keempat-empat ini adalah ketua. Bukan Jibril dia ketua lah. Keempat-empat orang ni adalah ketua para malaikat. Malaikat ni banyak lah. Malaikat ni ada 44. Orang nak kata 44 kan, betul. Ini bukan orang tua punya latah 44 kumpulan malaikat. Itu dah nanti satu ketika ada keperluan kita boleh halusi sikit lah mana 44 orang tua-tua minta disimpangkan dengan malaikat 44. Minta disimpangkan kalau ada bala musibah, disimpangkan bala musibah itu dengan 44 malaikat. Orang belajar kata kan tadi, betul bukan reka-reka lah, memang betul. Tinggal lagi kita tak ngaji, kita tak jumpa lah. Tok-tok guru pun tak baca kitab-kitab tu. InsyaAllah kalau ada kepentingan saya boleh sebut 44 tu kita boleh habaq. Kenapa 44 dan apa hubung kait? Semua malaikat ini Allah Ta'ala jadikan
kerana manusia, kerana kita, kerana Adam, Bani Adam. Nampak tak? Yang Allah buat 44 malaikat ni kerana Nabi Adam, kerana untuk manusia. Kena faham ya. Sebab tu kita pun minta simpang bala musibah. Ya Allah, mohon bala musibah, simpanglah daripada bala musibah ini dengan pemeliharaan, penjagaan 44 orang malaikat. Nampak tak? Faham ya? Terus nak ringkas, minta simpang 44 malaikat. Terus dia ringkas terus, nampak ya? Tu rasanya simpang daripada bala musibah ya, supaya dikawal, dipelihara oleh 44 orang malaikat. Baik. Kemudian dikata oleh sini, kemudian segala malaikat yang lain, kemudian segala sahabat dan sekalian mereka berlebih kurang di sisi Allah. Mereka yang paling utama Sayyidina Abu Bakar, seterusnya Sayyidina Umar, seterusnya Sayyidina Osman, Sayyidina Ali menurut tertib jawatan khalifah mereka, dan 6 lagi mencukupkan 10 orang diberi berita gembira dengan syurga. Mereka ialah Talhah bin Abdullah, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah, Amir ibn al-Jarrah. Kemudian diikuti oleh tabi'in, yakni tabi'in yang mengikut para sahabat, semua yang berjumpa dengan mereka. Kemudian ahli qurun yang semasa dengan mereka, kemudian ahli qurun yang berhubung dengan kurun mereka, dan kurun adalah tempoh masa selama 100 tahun. Kurun bukan kurun ya, kurun dia ditulis kurung tadi, kurun ya, iaitu satu kurun 100 tahun. Kejahilan tentang kelebihan para nabi atas sekalian malaikat ya, dan keumpama itu tidak mencederakan iman lah. Tapi bab-bab ni tentang duduk rangkaian ni kita tak susun dengan cara betul pun tak kacau lah iman kita ya. Tinggal lagi cuma diperhalusi sajalah kalau kita nak dikira ya. Imam Suyuti telah menyebut, seorang ulama hadis, Imam Suyuti, sekiranya seseorang itu diam selamanya, tidak pernah terlintas di hatinya bahawa Nabi itu mempunyai kelebihan mengatasi malaikat, nescaya Allah Ta'ala tidak bertanya khabar tentangnya di akhirat. Nampak tak? Jadi perkara ni hanya wajar kita ambil tahulah ya. Yang penting kita kena sebut, perhatikan bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Nabi, pesuruh lagi Nabi, Rasul yang terakhir ya, menutup segala Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Cukuplah banyak tu. Dan kita beriman dengan dia, mengikut ajaran dia, mempertahankan sunnahnya, serta memperpanjangkan ya, ajaran bangsa Nabi SAW dalam unsur dakwah. Jadi setiap Muslim adalah pendakwah. Kita ni tiap-tiap orang adalah pendakwah, kerana Islam agama dakwah ya. Kita kena sampaikan, wal takum minkum ummatu yad'una ila al-khair ta'muru wa ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-Quran sebut kan, hendaklah ada di antara kamu, minkum, min di sini mengikut Syekh Muhammad Abduh, min al-bayyinah mengikut dalam tata bahasa Arab, min yang merangkumi semua. Masuk min maknanya tiap-tiap individu, bukan min sebahagian orang Islam ni ada, yang lain tak payah. Kalau kita faham, kalau kita baca secara kasar, secara literal kita baca begitu, makna kata sebahagian orang Islam saja yang boleh dakwah. La, semua orang Islam kena berdakwah. Min di sini meliputi min al-bayyinah, seluruh tiap-tiap individu muslim-muslimat wajib menjalankan dakwah ya. Bari wa'ani walau ayat, kan Nabi kata, sampaikan kepada aku walaupun satu ayat. Kita boleh satu ayat ya. Sebab itu pengasas ikhwanul muslimin, pertubuhan Islam yang terbesar di dunia, tapi diharamkan di Mesir dan diharamkan di Malaysia. Pertubuhan ni besar ya. Sejauh dululah, sekarang tidak lah kot. Sekarang dia okey lah, kita dah faham. Dulu agak mencabar sikit lah ya. Sebab dulu ni banyak kita menyentuh kerajaan kan ya, tak ikut Islam, tak jalankan hukum hudud apa-apa itu ini. Jadi bila kita bercakap bab-bab tu, dia meliputi unsur-unsur yang diperjuangkan oleh Ikhwanul Muslimin lah. Ikhwanul Muslimin perjuangkan itulah di Mesir. Akhirnya dia telah difitnahkan sehingga ditangkap. Dia punya antara orang kuat dia iaitu Sayyid Qutb.
Sayyid Qutb ditangkap oleh Presiden Gamal Abdul Nasir kerana melawan kerajaan. Dia bukan lawan kerajaan, dia hanya nak menegur supaya kembali kepada Islam, mengikut ajaran Islam, ya, jalankan pemerintahan secara Islam, berperlembagaan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi da'iyah itu dikira sebagai da'iyah, tidak dikira sebagai dakwah. Bagi Mesir itu sebagai da'iyah. Maka itu sampai sekarang Mesir mengharamkan pertubuhan Ikhwanul Muslimin, ya, dan kita pun turut mengharamkan jugalah, kerana kita negara yang juga tercabar dengan teguran-teguran para alim ulama. Itu sebagai contoh. Jadi makanya pertubuhan Islam Ikhwanul Muslimin juga telah mengambil kira bahwasanya Islam itu maknanya kita kena mengikut ajaran bangsa Nabi SAW, membawa pimpinan Al-Quran dalam kehidupan kita, ya, dan meneruskan dakwah kita. Jadi setiap orang kena dakwah. Jadi dia buat satu program Ikhwan Muslimin, dia buat, dia kata tiap-tiap individu hanya perlu menyeru 5 orang, ya. Nampak? Itu kaedah yang dibuat oleh Ikhwan Muslimin lah. Ya, kita tak mampu nak pergi seru orang ramai-ramai kan, lah. Dia kata hanya memadai dengan satu orang Muslim boleh menyeru 5 orang. 5 orang tu siapa? Dia sendiri, isteri dia, anak dia 3 orang. Boleh tak? Jadi tiap-tiap individu bertugas, berkewajipan hanya untuk menyeru seorang suami. Dia kena membentuk peribadi isteri dia sebagai seorang perempuan yang solihah. Nampak tak? Kemudian anak-anak dia, paling tidak dia ambil 3 orang anak lah. 3 orang anak, ya, 3 orang anak. Sebab Nabi Nuh pun ada 3 orang anak, yang laki-laki, ya. Ambil pada situ lah. Nabi Nuh pun 3 orang anak, laki-laki kan, ya. Perempuan 2, laki-laki 3, ya. Jadi maknanya bila kita tiap-tiap individu, katalah dalam karya kita ni, kalau seorang boleh cukup 5 orang, maknanya kata kalau kita kumpul balik, masyarakat karya kita ini semuanya terdiri daripada masyarakat yang soleh. Nampak? Betul tak? Jadi maknanya yang bapa-bapa ni berkewajipan lah. Kita sebagai bapa, sebagai ketua keluarga, berkewajipan berdakwah kepada isteri kita, kepada anak-anak kita. Seru isteri kita, tutup aurat, itu nombor 1. Itu antara lah, tutup aurat, ya, beradab dengan Al-Quran, sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, nampak tak, ya, mengajar Al-Quran, memperkenalkan sunnah. Aku tak reti, jom ikut aku pergi mengaji, ustaz dah mengajar di masjid, jom kita pergi dengar. Itu dah, ya. Kalau tak mampu, boleh dia nak mengajar tak reti, ya, aku bawa hang pergi lah ke masjid lah. Ikut abang pergi mengaji, ya kan. Jadilah tu. Jadi makna kata Allah macam bulan lah. Dia super overview bulan tu, kan. Bulan tu, walaupun dia satu bulan, satu bentuk, tapi cahaya bulan tu yang kita kenaki. Cahaya bulan itu yang menyinari, itu yang kita minta. Jadi makna kata bila sudah ada masyarakat, dalam masyarakat kita itu semuanya sudah faham dengan Islam, kerana pendidikan tiap-tiap individu menjalankan dakwah kepada keluarga dia, maka keluarga-keluarga ini akan bersatu, berkumpul menjadi masyarakat karya. Karya itu adalah karya yang soleh. Ya. Bila karya-karya pula berhimpun, jadi negeri yang soleh. Negeri-negeri pula berhimpun, jadi negara yang soleh. Nampak? Dia faham, ya? Itu konsep Ikhwanul Muslimin. Kalau nak disuruh dakwah, kita nak keluar pergi dakwah orang, memang kita tak buat kerja tu, kan? Kita pun tak berani lah. Ada undang-undang, ada peraturan, boleh jadi macam-macam cerita. Mai kita didik kita dulu, kita asuh kita bimbing kita bentuk peribadi kita. Jadi maknanya tiap-tiap individu laki-laki ini yang berkewajipan lah, orang laki-laki lah, kita sebagai laki-laki, sebagai ketua keluarga, sebagai suami, sebagai bapa, kita lah yang kena menjalankan dakwah ini sendiri. Itu maksud dia, faham, barulah kita terkumpul sebagai masyarakat Islam yang sempurna. Itulah yang boleh kita ambil kira, insya-Allah.
Jadi makanya kita tadi ini kita akan sambunglah. Jadi lain-lain yang wajib dikatakan bagi Nabi kita yang kita akan baca kemudianlah insya-Allah. Nah, jadi cakap tu dulu untuk pengetahuan tuan-tuan buat kali ini ya. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina bil karim nabiyina Muhammadil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. ففهمنا سليمان وقلنا آتانا حكما وعلما وسخنا مع داود الجبال نسبح الطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم رب إبراهيم ورب موسى وهارون ورب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم ولا علم ولا حكمة ولا عقل ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بشمسك أبدا أبدا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.